Maknanya di sini ialah Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. Artinya Tuhan Allah, yakni Allah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyaklah dalam seumur hidup kita ini, diberinya kita lapang, diberinya kita nikmat, diberi kita senang, kerehatan, supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan. La yubqika ma'al qabd. Supaya kita tak sempit, senang, riang, tenang, gembira, fikiran lapang, dapat nikmat, tak ada susah hati. Kan kita ada masa-masa macam tu. Dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tidak hanyut dalam kelapangan. Normally, biasanya hukum adat melalui pengalaman kita sepanjang kehidupan kita, kita melalui pengalaman ini, biasanya pada adatnya bila kita lapang, senang, dalam nikmat, sihat, duit banyak, tak ada apa macam masalah, kita buat masalah. Kita akan buat masalah. Ya. Nak mahu tak mahu nak jadi orang yang bersyukur. Teringat akan Allah, besarkan Allah dalam masa senang. Biasanya begitu. Sebab itu dalam Quran menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat syukur saja, selalu susah. Padahal nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali-wali, kesukaan mereka ialah macam ni lah. Teringat akan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dengan zikir-zikir, dengan selawat. Nak buat macam mana, itu kesukaan dia orang. Dia orang suka macam tu. Nabi-nabi Rasul suka macam tu. Sebab mereka sangat-sangat mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan mereka, keseronokan mereka, kelazatan mereka, kemanisan mereka, yang mereka suka ni dapat khidmat, dapat sembah, dapat mengagungkan Tuhan, baca Quran ke, selawat ke, zikir ke, sembahyang sunat, fardu, apa-apa yang namanya kebaikan, suka sangat. Tapi bagi orang awam, orang yang biasa-biasa, iman pun tak tinggi mana, ini yang menyebabkan kadang-kadang hanyut dalam kelapangan. Betul lah, yatrukaka ma'al basti. Tak dibiarnya hanyut dalam kelapangan. Dan Allah melepaskan engkau dari keduanya, wa akhrajaka anhuma, maka Allah melepaskan engkau dari keduanya, la takuna li syai'in dunau, agar supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Jadi maknanya Allah mengubah-ubah keadaan kita ni. Dari sedih, gembira, dari sihat, sakit, sihat, tak menentu. Dia bukan boleh kita estimate, kita boleh anggarkan hari ni, ini memang jadual aku ni sakit, ini memang jadual aku sihat, ini memang hari ni aku memang gembira. Tak. Dia berubah-ubah supaya kita tidak bergantung kepada apa? Kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada kesihatan. Oh, hari ni aku ada duit, bergantung kepada duit, bergantung kepada kuasa, bergantung kepada itu, bergantung kepada ini. Jadi Allah bolak-balikkan supaya kita terlepas daripada sebab musabab ni. Jangan bergantung kepada usaha, jangan bergantung kepada sebab. Walaupun selama ni saya dah selalu syarahkan, kita kena usaha, kita kena cetuskan sebab, kita kena cari sebab. Tapi jangan bergantung kepada sebab. Hari ni aku sihat, itu hari demam, terlantar, atas katil seminggu, lah ni sihat, boleh dah pergi kebun. Kita pun yakin je boleh dah ke kebun. Sebab apa? Kita melihat badan kita, kesihatan kita. Salah tu.
Jadi makam tinggi ni, kitab hikam ni kedudukan yang tinggi. Dia tak mau macam tu. Engkau sihat ke, engkau sakit ke, kalaulah Allah izin jadi benda tu. Kalau tak izin tak jadi. Jadi kalau nak lihat pada badan yang sihat boleh pergi ke kebun sebagai sebab, bolehlah. Tapi jangan kita letakkan pengharapan kita, pergantungan kita, kejayaan kita, faktor-faktor tu letak pada sebab. Tak boleh macam tu. Jadi Allah mengubah daripada sedih, gembira, sihat, sakit, kaya, miskin, terang, gelap. Ada je orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Ada yang miskin tiba-tiba kaya. Supaya kita ni bebas, supaya kita ni tidak bebas dari hukum ketentuannya. Tidak bebas. Kita terikat. Tak boleh lari. Dia yang mengawal kita, mentadbir kita, mencatur kita setiap saat dan ketika. Dan kita juga dalam masa yang sama kita kena respon, kena rasa bahawa kita dikuasai. Kita ini digenggam, maknanya Allah yang mencatur kita. Selama mana, sebanyak mana pengharapan kita pada Allah, pergantungan kita pada Allah, itu yang Tuhan suka. Yang masalah kita, masalah orang awam, ialah melepas diri. Dia dah kira azam, kadang-kadang ikut nafsu. Sebab nak juga benda tu, aku mesti juga bagi jadi. Langgar hukum ke, buat dosa ke, tak apa. Janji tercapai cita-cita kita. Kadang-kadang jadi macam tu. Dalam hidup kita, kita ada pengalaman macam tu. Udah terdesak, buat dosa pun tak. Jadi orang yang istiqamah melakukan kebaikan, lama-lama buat baik, dia istiqamah. Sebab itu orang yang istiqamah dalam sesuatu itu, lama istiqamahnya, istiqamah dalam amalan lahiriah, juga termasuk perasaan-perasaan batiniah dia, maka itu adalah taraf wali. Istiqamah, tetap steady je. Terutamanya perasaan-perasaan yang dalam hati je. Supaya selalu engkau berdiri di atas landasan. Dia istilah ni. Supaya kita ni tiba-tiba senang, susah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kadang-kadang sihat. Dia tak tentulah. Pada anak, pada isteri, pada siapa yang kena pada kenderaan kita ke, nak rosak dia rosak. Dia bukan kira masa kau ada duit ke tak ada duit. Masa ada duit dia rosak. Tak. Kadang masa tak ada duit kereta rosak. Tak ada duit motor rosak. Ikutlah. Jadi bagi orang yang iman dia kuat, bagi orang yang dianggap sebagai wali-wali, bagi orang soleh, maka suka duka. Baru dekat dengan tajuk ni. Suka duka itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Walaupun yang berlaku macam tadi, miskin, sakit, sempit, runsing, macam-macam lah kita dalam hidup ni. Macam roda, perasaan ni silih berganti, kecewa, marah, geram, tension, bengang, baran. Jadi bila Allah yang mengatur hidup kita ni, jadi sebenarnya Tuhan nak bagi tahu bahawa kita ni kena berdiri di atas landasan. Landasan apa tuan-tuan? Landasan la haula wa la quwwata illa billah. Datang petang ni? Orang kata datang petang ni. InsyaAllah datang. Datang jangan tak datang. InsyaAllah la haula wa la. Tengoklah macam mana la haula. Kita duduk tengok macam mana la haula wa la. InsyaAllah tengoklah. Yang kawan tu sun, nak juga datang. Datang jangan tak datang. Lama kita pun ikut cakap, okey aku mesti datang je lah. Kau jangan risau. Udah jatuh dosa pula. Sikit cakap macam tu dah mesti datang je. Yakin boleh datang. Sihat, kereta ada, motor ada, minyak pun ada, duit ada, apa masalah? Mesti datangnya. Dia yakin macam itu dah jatuh dosa. Islam ni begitu ya. Halus, luas. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya.
Jadi tuan-tuan faham molek-molek insya-Allah. Tidak ada daya nak mengelak sesuatu dan tak ada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Ayat ni. Saya suka ayat ni. Tahu macam mana saya suka lah ilmu tauhid ni, suka sangat lah. Ini ilmu tauhid passion baru ni sebenarnya. Passion baru, pendekatan baru ni. Dia tak ada dah apa kita nak sifat 20, sifat 20. Walaupun sekarang ni orang duk pertahankan kitab kuning ni, sifat 20 ni, saya sukalah mengingatkan bahawa sifat 20 ini adalah satu kaedah kita mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala ribuan tahun yang lalu. Cara pendekatan, kaedah, formula, cara dulu sebab zaman itu orang cerdik-cerdik. Ahli falsafah. Kalau yang bukan Islam dia menyerang orang Islam, dia nak pertikaikan tauhid kita ni, bab ketuhanan, dia guna falsafah, ilmu falsafah. Maka diberi ilham. Abu Hasan Al-Asy'ari ni mujaddid yang datang 100 tahun sekali, dia ni diberi ilham untuk buat satu formula bagaimana nak balas balik. Jadi dia susun ikut apa? Falsafah Islam lah, lawan balik. Tetapi generasi hari ini dah ribuan lama dah. Dah 1000 tahun lebih dah. Nabi tinggal 1400 tahun. Dia mujaddid kurun yang ketiga. Lama dah. Kita duk pertahankan sekarang ni. Memanglah dia ahli sunnah wal jamaah. Abu Hasan Asy'ari dan Maturidiyah ni kita pertahankan. Tapi pertahankan yang cara macam tu, cara pendekatan lama mengajar yang macam itu, banyak yang tidak mengubah masyarakat. Sebab sesuai di zaman itu. Bukan kita pertikaikan. Ini pun kadang-kadang menjadi salah faham masyarakat. Tambah-tambah anak muda, dia orang tak minat semua, buatlah kajian. Dia orang tak minat ngaji cara sifat 20 ni. Sebab itu cara saya mengajar yang passion baru ni dapat sambutan daripada masyarakat sebab saya bawa cara baru. Jadi orang-orang muda dia susah nak faham. Ada bab takluk ni dia pening. Jadi akhirnya dia pergi kepada golongan yang diistilah sebagai Salafi moden, Wahabi sudah ni, anak-anak kita. Kita pun tak faham juga. Itu sandar kat dinding orang ajar tauhid, lama tidur. Dia kena ada pendekatan baru. Maka datanglah mujaddid kurun yang ke-14. Ini kurun ke-15 tuan-tuan. Mujaddid kurun yang ke-14 datang, dia bawa pembaharuan di dalam mengajar, mendidik manusia ini bertauhid, bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Diajar cara yang mudah supaya cepat, pada adatnya cepat faham, cepat dapat rasa cinta dan takutkan Tuhan. Dan ini akan terus sambung sampai zaman Imamul Mahdi. Sebab yang mengeluarkan formula ini mujaddid, bukan ulama biasa. Jadi kalau ulama biasa dia ambil lagi semua yang lama ribuan tahun. Jadi kalau tuan-tuan marah ke saya, tak perhati dengan saya, kononnya apa yang saya cakap ni tak betul, ibarat buku lah, atau kereta 1000 tahun yang kereta sesuai ke sekarang ni. Tapi dia kereta, bukan boleh kita buang kereta juga. Jadinya zaman sekarang, zaman moden sesuai. Nak mengajar sekarang ni, nak pakai handset, pakai iPhone sebagainya, mengerti peredaran zaman. Ilmu tu tak salah, tapi pendekatannya. Jadi duk pertahankan kitab kuning, suruh anak-anak kita, cucu masuk lah. Kita pun tak faham, anak cucu kita lagi lah. Jadi sekarang ni tajdid, era tajdid. Sebab itu ulama-ulama biasa, dia yang pertahankan, dia tak nampak kita nampak ada warang ada tu, tuaran pondok gini-gini. Ada atas lagi dia sebut, atas lagi daripada ulama. Dia datang 100 tahun sekali, dia seorang dia boleh buat pembaharuan seluruh dunia. Inilah mujaddid kurun yang ke-14 dan mujaddid kurun yang ke-15. Mujaddid kurun yang ke-15 tu Imamul Mahdi. Tak ada mazhab Syafi'i ke Hanafi ke Maliki Hambali, dah tak ada dah. Ya ke tak ada? Tak ada. Pakai mazhab dia je, mazhab Imamul Mahdi, sebab dia faham apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia khalifah, semua orang kena bersatu di bawah dia.
Jadi dia bawa satu kefahaman apa dia kata lah, tak ada dah Syafi'i, Hanafi, Hambali, tak ada. Ini zaman kita yang jauh daripada kebenaran yang mutlak ni, tak apalah. Syafi'i, Hanafi, Maliki, tak ada dosa, ikut mana-mana pun tak apa, tak ada salah. Yang salah ni keluar daripada 4 mazhab ni. Syafi'i pun tidak, Hanafi pun tidak, Maliki pun tidak, Hambali pun tidak. Macam dia tu ulama hebat sangat, tak ada mazhab. Yang tu tak betul. Ambil je terjemahan hadis, apa yang dia faham dia buat. Itu tak kena. Jadi yang kita hikam ni kitab lama. Jadi oleh kerana saya belajar yang cara baru, maka saya gabungkan. Macam mana ni nak olah macam mana. Jadi balik kepada la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya untuk mengelak sesuatu. Mana mengelak satu ni, nak mengelak bala, mengelak ujian, susah, sakit, tak ada daya. Walaupun depan kita ada 10 jenis ubat, 100 jenis ubat nak bagi hilang penyakit, bukan boleh ubat tu walaupun mahal macam dia bukan boleh hilangkan penyakit kita. Bukan kita atau saya menafikan usaha. Nak cerita ni la haula wala ni, bubuhlah 10 jenis ubat, kamu makanlah semua sekali, dia tidak akan menyembuhkan. Dan tak pernah itu ayat tu, itu bahasa moden tu baru. Tak pernah ubat ni menyembuhkan, tak pernah. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata tidak ada daya dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Semudah-mudah amal apa dia, zikir, gintil, tasbih, subhanallah, subhanallah, semudah itu, tak ada kekuatan, tak boleh, kecuali semua dengan izin Allah. Ini yang bila istilahnya kita ni apa? Mahaziru, tak ada kuasa, tak pernah ada kuasa. Kita baru dengar perkataan itu, ayat itu, ungkapan itu, kita jadi pelik. Sebab selama hari ini kita ini bersandar kepada amalan. Selama hari ini kita rasa kita ada kekuatan, tak banyak tapi sikit adalah. Setakat nak gentil tasbih, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah bukannya susah sangat. Kita pun buat, berarti ni boleh, tak ada apa payah pun. Dia tak faham yang dia boleh tu semuanya dengan kehendak, dengan izin Allah, tu baru jadi boleh. Itulah maksudnya tidak ada daya untuk mengelak sesuatu dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan sesuatu. Itu yang saya bagi tahu bahawa Nabi SAW di padang mahsyar adalah manusia, orang, Nabi, Rasul yang paling takut. Yang paling takut. Patut kita lah yang paling takut di padang mahsyar. Sebab kita banyak dosa. Malaikat pun takut, semua Nabi-Nabi lain takut, manusia pun takut, orang kafir pun takut. Yang paling takut Nabi Muhammad. Pasal apa lagu tu? Kita dah ingat takkanlah Nabi takut dia banyak amalan-amalan dia ikhlas belaka. Sebab dia begitu tajam, sangat tajam rasa bertuhannya. Sangatlah fakir, berhajat kepada Allah. Sangatlah makrifat, kenal betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia jadi takut. Macam kita lah, kita tahu kenal ni, orang ni garang betul. Kalau orang ni cerita orang garang betul ni, boleh bunuh orang ni, takutlah kita. Takut setakut-takutnya. Jadi Nabi itu memang amalan dia banyak, amalnya ikhlas. Tak boleh nak dibanding lah, tak boleh nak dibanding. Dahsyatlah amalannya, luar biasa ikhlasnya. Tetapi dia pun duduk di atas landasan tadi, la haula wala. Dia nak beramal semua amalan 63 tahun. Jadi kalau Tuhan tak izin boleh. Walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, walaupun dia adalah insan kamil, walaupun dia adalah kekasih Allah, 63 tahun dia beramal, katalah begitu. Kalau Tuhan tak izin, boleh? Tak boleh. Jadi apa sandaran Nabi di padang mahsyar? Nak sandar pada apa? Sandar pada amalan. Tuhan yang izinkan, bukan dia. Dia sarungnya. Apa dia nak sandar? Jadi dia kenal betul. Itulah peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia takut. Setakut-takutnya. Macam tu ilmunya tuan-tuan. Sebab itu Nabi pun macam kain bubuk punya, takutnya digambarkan begitu. Tetapi setelah umat manusia ni, kita ni yang orang awam, kalaulah kita tak ada naik makam lah selepas daripada ni, kita jadi orang biasa, kita pun minta Nabi-Nabi Rasul semua tolong kita, semua tak diherau, semua takut.
Dia orang pun ada rasa salah. Berasa salah. Pada Nabi rasa bersalah. Nabi tu maksum, mana ada dosa. Tapi rasa bersalah tebal, rasa hamba ni. Jadi Nabi itulah, kerana walaupun dia sangat takut, dalam masa yang sama, sebab imannya sempurna, dia sangat nak menolong umatnya, maka dia sujud lama sangat, sehingga Tuhan suruh angkat, minta apa yang kena. Jadi matan yang paling penting ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat masuklah dalam pemikiran ini, masuk dalam hati kita ni pada malam ini, insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Tuhan, tuan-tuan akan jadi macam mana? Sangatlah bersangka baik dengan manusia, sangatlah akan beradab dengan manusia, sangatlah akan mendoakan manusia, sangatlah kita ni tak berlagak, tara mana pun takkan berlagak punya. Sebab kita ni tak ada jaminan, hafah pun tak ada jaminan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.